Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada Ustaz Fahmi selaku pensyarah subjek Pengajian Islam MPU 2313. Pada hari ini kami akan membentangkan kenaan tugasan kerja yang bertajuk Gejala Pembuangan Bayi di Malaysia, Punca dan Langkah Penyelesaian. So, nama saya Muhammad Muzakir bin Muhammad Zuki dan juga disertai oleh Muhammad Ridwan bin Rahmat, Muhammad Aiman Najmi bin Yusli, Muhammad Izahri bin Muhammad Ridwan dan juga Muhammad Nurul Idani binti Zahri. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridwan bin Rahmat. Jadi saya akan membentangkan bahagian pertama, iaitu bahagian pengenalan bagi gejala pembuangan bayi. Baiklah, poin yang pertama. Pembuangan dan pembunuhan bayi adalah antara jenayah yang paling kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Dan poin yang kedua pula ialah gejala pembuangan bayi adalah bukti yang paling nyata kerana masyarakat zaman sekarang sedang dilanda oleh masalah keruntuhan moral. Baiklah, masalah pembuangan bayi bukanlah satu perkara yang baru berlaku di negara ini. Sejak zaman Arab Jahiliah lagi, kita dapati gejala tidak beretika ini telah dilakukan khususnya terhadap bayi serta anak-anak perempuan atas faktor keagamaan masyarakat pada masa itu. Khalifah Umar Al-Khattab juga pernah melakukannya sebelum baginda menganut agama Islam. Akan tetapi, gejala pembuangan bayi kini berbeza dengan senario yang berlaku pada zaman sekarang. Ini adalah kerana pembuangan bayi ini dilakukan atas dasarkan hawa nafsu manusia itu sendiri yang terlibat dalam aktiviti penzinaan. Baiklah, gejala pembuangan bayi adalah bukti yang paling nyata kerana masyarakat zaman sekarang sedang dilanda oleh masalah keruntuhan moral yang sangat serius. Sekaligus menunjukkan bahawa proses pembangunan akhlak berada pada tahap yang sangat tidak seimbang. Jadinya, secara realiti, perbuatan membuang bayi telah mengatasi nilai kebinatangan, di mana binatang yang telah membunuh anaknya disebabkan faktor survival, iaitu untuk menjadikan makanan. Tetapi bagi manusia, mereka menjadi begini kerana mereka telah hidup dengan bertuhankan hawa nafsu. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang bermaksud, "Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan satu jalan yang buruk." Baiklah, oleh itu, definisi pembuangan bayi ini adalah perkataan buang yang membawa maksud mencampakkan, melemparkan, menghapuskan dan menghilangkan. Perkataan bayi bermaksud anak kecil yang baru dilahirkan oleh ibu, manakala maksud pembuangan bayi pula adalah perbuatan mencampakkan atau menghapuskan anak kecil yang tidak berdosa ke marga tempat tanpa ada sifat belas kasihan. Definisi yang diberikan ini mampu memberikan kefahaman yang lebih jelas dan terang tentang masalah pembuangan bayi ini. Tindakan membuang bayi ini adalah jenayah yang amat besar dan hukumannya di dalam Islam. Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 93, "Dan sesiapa yang membunuh seseorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan melaknat akannya serta menyediakan azab siksa yang besar." Baiklah, sekian daripada saya akan menyerahkan kepada pembentang yang seterusnya untuk bahagian punca dan langkah penyelesaian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Idani binti Zahri. Baiklah, punca dan langkah penyelesaian bagi isu pembuangan bayi di Malaysia yang pertama adalah kurang didikan agama. Hal ini disebabkan ibu bapa yang terlalu sibuk dengan tanggungjawab mereka untuk menerapkan ajaran agama dan nilai-nilai murni dalam diri anak-anak mereka. Tanpa agama, hidup seseorang dikatakan tidak lengkap dan tidak sempurna. Setiap agama sama ada Islam, Kristian, Hindu dan sebagainya menyuruh kepada kebajikan, malah melarang dari melakukan kejahatan sama sekali. Kurangnya iman dalam diri menyebabkan mereka hilang haluan dan arah sekaligus mendorong ke arah gejala negatif seperti berzina. Baiklah, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Adakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan ia disesatkan oleh Allah kerana diketahuinya dan dimeteraikan atas pendengarannya dan hatinya serta diadakan lapisan atas penglihatannya? Maka, siapakah lagi yang dapat memberi petunjuk kepadanya sesudah Allah? Oleh itu, mengapa kamu tidak mahu beringat dan insaf? Surah Al-Jahriyah ayat 23. Baiklah, disebabkan itu, langkah penyelesaiannya ialah pendidikan agama dan moral harus dititik beratkan oleh ibu bapa untuk menyedarkan anak-anak tentang dosa dan pahala. Oleh itu, didikan agama hendaklah dididik oleh dalam jiwa mereka pada setiap masa sebagai panduan yang berguna agar mereka tidak hidup bertuhankan nafsu. Ibu bapa lah yang mencorakkan mereka kerana ibu bapa merupakan orang yang paling hampir dengan anak-anak mereka. Ibu bapa juga hendaklah menjadi suri teladan kepada anak-anak. Ibu bapa mestilah memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak seawal usia mereka dan sentiasa mengawasi pergaulan anak-anak mereka supaya tidak terjebak dengan sebarang pergaulan bebas yang boleh membawa mereka terjerumus ke lembah perzinaan. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Nurul Idani di atas ucapan yang ringkas dan padat. Okey, untuk isu yang kedua ialah tidak menjaga diri dan gaya pakaian. Di mana langkah untuk isu tersebut ialah ibu bapa harus mengambil berat tentang pakaian anak-anak dan memberi didikan tentang kepentingan menjaga maruah diri terutamanya anak perempuan yang masih lagi dalam jagaan mereka. Yang menjadi masalah zaman sekarang ialah golongan remaja zaman sekarang tidak mementingkan soal pakaian yang sopan dan menutup aurat dengan sepenuhnya. Mereka lebih mengikut budaya barat yang mana mereka memakai pakaian ketat dan tidak menutup aurat dengan sempurna. Oleh itu, mereka lebih diminati oleh kaum lelaki yang mana ianya menyebabkan mereka menjadi mudah untuk bergaul dengan perkara yang salah di sisi undang-undang. Selain itu, mereka tidak ada rasa malu di dalam diri mereka yang menyebabkan mereka berpakaian sebegitu dan memaparkan gambar mereka di media sosial. Hal ini dapat menimbulkan masalah pembuangan bayi dengan berleluasa. Selagi mereka tidak dapat menjaga maruah diri dengan sempurna, kerana kaum lelaki akan sentiasa memerhati dan mereka akan menimbulkan rasa yang ingin memuaskan nafsu semata-mata. Oleh sebab itu, pakaian juga adalah penting untuk golongan remaja. Contohnya ialah pakaian yang tidak menampakkan bentuk tubuh badan dengan sempurna. Seterusnya, golongan remaja haruslah pandai menjaga diri pada zaman sekarang yang penuh dengan hiburan dan jauhi daripada pergaulan yang haram. Mereka harus menjaga batas antara lelaki dan juga wanita supaya tidak ada hubungan yang istimewa dan melibatkan perkara-perkara yang tidak diingini di masa akan datang. Ibu bapa harus memantau pergerakan anak-anak mereka dengan siapa mereka berkawan, ke mana mereka pergi dan apa yang mereka lakukan dengan rakan-rakan supaya perbuatan mereka berbatas dan tidak melakukan perbuatan yang memberi padah kepada mereka di masa akan datang. Di samping itu juga, mereka sebagai golongan remaja haruslah memikirkan ibu bapa mereka terdahulu sebelum melakukan sesuatu perkara. Kerana perkara yang mereka lakukan itu melibatkan ibu bapa mereka sendiri. Mereka sendiri yang harus bijak memikir dan pandai menjaga diri yang mana baik dan yang mana buruk untuk masa depan mereka. Jika mereka melakukan perkara yang haram, oleh sebab itu mereka semestinya bijak dalam menjaga diri dari kegiatan yang berpunca menjadi masalah pembuangan bayi ini. Jadi setakat itu saja untuk isu ini dan saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya untuk menerangkan isu seterusnya.
So terima kasih diucapkan kepada Muhammad Izairi. So idea yang diberikan dan juga segala hujah-hujah yang diberikan ialah amat merangsangkan. So pada era globalisasi ini, masalah pembuangan bayi kian giat berlaku di dalam kalangan masyarakat kita. Sama ada bayi tersebut dibuang ke dalam sungai, tong sampah, malahan ada yang digantung ataupun diletakkan di hadapan pintu pagar masjid dan pusat keagamaan yang lain. Salah satu punca penyebab masalah ini adalah pengaruh rakan sebaya yang membabi buta mengikut sahaja apa yang dilakukan oleh rakan-rakan. Seperti yang kita sedia maklum, remaja merupakan satu golongan yang tidak berfikiran matang dan mudah didorong oleh rasa ingin mencuba sesuatu yang baharu. Lantaran itu, setiap perbuatan yang dilakukan oleh rakan-rakan dengan mudah diikuti dan akhirnya mendatangkan kesusahan di kemudian hari. Tambahan pula, hasil dari pengaruh rakan sebaya yang sering mengamalkan pergaulan bebas yang menyebabkan seks bebas berlaku. Hal ini demikian kerana mereka telah dihasut oleh rakan-rakan sebaya yang lain supaya meletakkan batas-batas agama di tepi yang akhirnya menjerumuskan mereka kepada gagal membuat perhitungan yang betul. So, mereka mudah terpengaruh oleh hawa nafsu mereka dan akhirnya mendatangkan kepada kemudaratan kepada diri mereka sendiri. Bab kata pepatah, ikut hati mati, ikut rasa binasa dan ikut suka duka. Dalam menangani masalah ini, ibu bapa amat perlu memainkan peranan yang penting dalam mencorak dan mendidik anak-anak mereka. So anak-anak ibarat kain putih. Ibu bapa lah yang mencorakkan mereka. Memandangkan ibu bapa merupakan orang yang paling hampir dengan anak-anak, setiap perlakuan mereka akan mempengaruhi anak-anak mereka. Oleh itu, ibu bapa perlu memainkan peranan dalam mendidik anak-anak. Antaranya, ibu bapa perlu lebih meluangkan masa bersama anak-anak. Kita sering melihat kebanyakan ibu bapa lebih menghabiskan masa mereka dalam kesibukan bekerja sehingga tiada masa untuk bersama anak-anak yang menyebabkan mereka rasa terpinggir sehingga mereka mengambil tindakan di luar jangkaan. Hal ini perlu diambil perhatian di kalangan ibu bapa bagi mengelakkan anak-anak terjerumus ke jalan yang boleh merosakkan mereka. So ibu bapa mestilah memberikan didikan agama yang sempurna kepada anak-anak seawal mungkin demi memandu mereka ke arah kebaikan. Selain itu, ibu bapa juga hendaklah sentiasa mengawasi pergaulan anak-anak mereka. So, ini untuk mengelakkan mereka dari terjebak dengan pergaulan bebas yang seterusnya boleh membawa kepada penzinaan. So, ibu bapa perlulah bertindak sebagai kawan kepada anak-anak mereka. Hubungan ibu bapa dengan anak-anak yang erat secara tidak langsung akan memudahkan ibu bapa mengawasi anak-anak mereka. Baiklah, bagi bahagian punca-punca dan langkah penyelesaian, poin yang keempat iaitu sikap remaja yang ingin tahu dan langkah penyelesaiannya ialah memberikan contoh teladan yang positif. Baiklah, jadi sikap remaja yang ingin mencari sesuatu yang baru atau sikap ingin tahu, sikap ini wujud dalam diri remaja. Biasanya mereka gemar mencubakan sesuatu yang baru dan setiap perkara yang dilarang itulah yang ingin mereka terkai. Baiklah, remaja berfikiran bahawa mereka menjadi lebih matang sekiranya mencuba benda yang dilarang dan jarang dilakukan oleh orang lain, lebih-lebih lagi seks rambang. Dan mereka juga beranggapan bahawa di waktu usia remajalah mereka patut berseronok dan bergembira sehingga melakukan perkara-perkara seperti seks bebas ini. Sikap remaja yang ingin mencuba sesuatu yang baru ini sebenarnya tidak mengetahui baik dan buruknya, iaitu akibat yang bakal diterima oleh mereka. Sebagai menjadi matang, mereka mestilah berfikiran rasional dan bijak dalam menilai sesuatu perkara yang supaya mereka tidak menyesal di kemudian hari. Bab kata pepatah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada gunanya. Dalam melajari kehidupan remaja yang penuh cabaran, remaja sering menjadi model yang boleh dicontohi. Oleh itu, ibu bapa perlu menunjukkan contoh teladan yang positif pada anak-anak. Ibu bapa perlu menjadi model yang boleh diikuti dan dicontohi oleh anak-anak. Sebagai contoh, sekiranya si ayah atau ibu mahu anak mereka berakhlak mulia dan tidak meninggalkan solat, maka sebagai orang tua, hendaklah melakukannya terlebih dahulu. Seperti kata peribahasa, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Ibu bapa lah yang akan mencorakkan kehidupan anak-anak di peringkat awal. Sekiranya corak yang dilakar menarik dan cantik, maka akan baik dan eloklah
akhlak anak itu. Sekiranya hitam coraknya dilakar, maka akan hitamlah kehidupan anak-anak itu kelak. Oleh itu, mendidik anak biarlah dari kecil, bukannya bila dah menjadi bulu, baru dah dilentur. Akan pecah dan patahlah bulu tersebut. Begitu juga dengan anak-anak, bila dah besar amat sukar untuk dididik, seandainya pada asasnya tidak dimulakan. Bak kata pepatah, melentur bulu biarlah dari debunya. Ibu bapa berperanan besar dalam memastikan anak-anak tergolong dalam golongan yang berakhlak mulia. Lalu tidak akan sesekali melakukan maksiat yang menyebabkan kesedaran yang mengaibkan dalam menutup episod hitam yang berlaku. Mereka tidak akan sanggup untuk menconteng arang ke muka kedua-dua ibu bapa mereka kerana anak yang berakhlak akan sentiasa menjaga maruah diri mereka dan juga maruah keluarga. Baiklah, sekian dari saya untuk bahagian punca-punca dan langkah penyelesaian. Saya akan menyerahkan perbincangan ini kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Okey, untuk yang seterusnya ialah melayari laman sesama yang tidak elok merupakan punca isu pembuangan bayi dalam kalangan remaja di Malaysia. Selain itu, kemajuan ekonomi kita sampai waktu kini turut mempengaruhi punca pembuangan bayi dalam kalangan remaja kerana apa sahaja yang mereka layari seperti pendidikan juga turut mengeluarkan gambar dan video yang tidak senonoh. Hal ini demikian kerana remaja sekarang mudah melayari laman sesawang apa sahaja termasuk bahan-bahan lucah, penayangan filem berunsurkan seks, penyebaran VCD dan juga gambar-gambar lucah. Oleh itu, bahan-bahan seperti inilah telah mendorong mereka untuk membangkitkan nafsu serakah untuk melakukan maksiat dan perzinaan yang membawa kepada lahirnya anak luar nikah. Kesimpulan yang saya boleh buat di sini ialah laman sesawang juga turut mempengaruhi seseorang remaja terjerumus untuk melakukan seks bebas. Langkah penyelesaian untuk isu ini ialah peranan pihak media massa haruslah memberikan pendedahan tentang kesan pembuangan bayi kepada masyarakat luar yang perlu dititik beratkan. Program-program motivasi dan kempen-kempen kesedaran haruslah dilaksanakan oleh pihak media amat berguna dan bermakna. Misalnya, pendedahan berbentuk grafik dan kisah benar seseorang yang pernah membuang bayi di masa lalu akan membangkitkan kesedaran para remaja. Program motivasi dan kempen kesedaran seperti dosa besar dan juga adab bergaul mampu memperkuatkan lagi rasa ketakutan diri dalam diri remaja untuk melakukan dosa. Pihak media massa juga hendaklah memberhentikan program-program hiburan seperti program-program hiburan yang melampaui batas dan yang boleh merosakkan akhlak seseorang remaja seperti cerita-cerita yang mengandungi adegan 18 tahun ke atas. Okey, sekian ini sahaja penerangan tentang isu dan langkah penyelesaian oleh saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Aiman Najmi. Okey, untuk kesimpulan yang kita dapat melalui permasalahan yang semakin meningkat naik di negara kita ini, iaitu melibatkan kaum remaja yang tidak bertanggungjawab terhadap masalah tersebut. Okey, perbuatan sebegini masih lagi tidak dapat dielak oleh pihak berkuasa oleh disebabkan kerap kali berlaku sehinggakan hari demi hari mempunyai kes pembuangan bayi. Pihak berkuasa telah pun melakukan pelbagai cara dan kaedah untuk menangani masalah ini, tetapi masih juga tidak berkesan oleh kerana terlalu banyak punca yang berlaku sehinggakan masalah ini terabai dan dibiarkan begitu saja.
salah satu usaha yang dilakukan oleh pihak berkuasa ialah mengadakan sebuah program untuk golongan remaja. Okey, program ini diadakan adalah untuk menyedarkan golongan remaja dan memberitahu kepada mereka bahawasanya generasi mereka inilah yang akan memajukan ekonomi di masa akan datang. Di samping itu juga program ini adalah untuk memupuk akhlak golongan remaja supaya mereka terjaga dari melakukan perbuatan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islami adalah rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itu, masyarakat haruslah berganding bahu dan bersatu padu dalam menyelesaikan masalah ini supaya masalah ini dapat ditangani dengan segera dan dapat mengurangkan bilangan kes pembuangan bayi di masa akan datang. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Dan seterusnya iaitu poin yang ketiga, iaitu yang terakhir, ialah pihak kerajaan haruslah mengadakan program jati diri dan pemulihan akhlak ini dengan lebih banyak lagi. Agar golongan remaja tidak terlepas dan lebih memahami kepentingan untuk menjaga diri daripada membuat perbuatan tersebut. Pihak kerajaan juga haruslah menegaskan dalam hal ini supaya tidak membahayakan bayi-bayi yang bernasib malang. Dengan adanya penubuhan program seperti ini, mungkin akan mengurangkan masalah pembuangan bayi di masa akan datang. Akhir sekali, pihak kerajaan haruslah menubuhkan atau menambahkan persatuan khas yang mana adalah untuk menjaga bayi-bayi yang terbuang ini daripada dibuang begitu saja dan menyebabkan punca kematian. Supaya mereka membesar dengan memiliki masa depan yang cerah dan menampung kos penjagaan mereka sehinggalah mereka menamatkan pengajian mereka. Sudah semestinya di masa akan datang mereka ini boleh memberi pengajaran dan motivasi kepada anak-anak muda yang senasib dengan mereka juga, mampu untuk berjaya dan boleh berdikari tanpa bimbingan ibu bapa di sisi. Jadi setakat itu dari saya untuk bahagian kesimpulan, dan itulah huraian sedikit sebanyak kesimpulan yang kita dapat daripada masalah ini. Jadi saya serahkan semula kepada pengurusi untuk menamatkan pembentangan ini. So, terima kasih kepada Izahiri dan rakan-rakan yang lain kerana dapat menyempurnakan tugasan pada hari ini, dan terima kasih juga diucapkan kepada Ustaz kerana sudi menadah telinga mendengarkan ujah kami pada hari ini. So, sekian sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.